Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad al-a'immata wal mahdiyyin wa sallim tasliman katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Para penonton dan pendengar sekalian, insyaallah dalam perbahasan kali ini saya mahu menanggapi sebuah isu ataupun perkara yang sering kita dengar, iaitu dalam diskusi kami dengan ramai orang sebelum ni, terdapat satu salah faham yang besar di mana kerap kali kita dengarkan, khususnya apabila kita berdiskusi dengan saudara-saudara dari latar belakang sufi, ataupun sekurang-kurangnya diajarkan kepada kita dari zaman sekolah lagi, iaitu semua manusia adalah khalifah Allah. Bila kita katakan bahawa Al-Mahdi adalah khalifah Allah contohnya, maka dengan segera mereka mengatakan bahawa tak, semua manusia adalah khalifah Allah, tanpa sebarang pembezaan antara keduanya. Maka dalam jawapan balas ini, perbahasan ini, kami ingin debatkan perkara ini, bahawa semua manusia bukanlah khalifah Allah. Namun khalifah Allah itu adalah khusus untuk individu tertentu yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pelantikan itu dinaskan, dan kita akan buktikan perkara ini dengan berdasarkan dalil-dalil daripada Al-Quran, dan insya-Allah saya akan mulakan. Pertama sekali, kita pergi dulu kepada definisi khalifah. Okay. Khalifah itu berasal daripada perkataan daripada bahasa Arab yang secara harfiahnya bermaksud pengganti ataupun wakil. Ini dapat kita berdasarkan daripada kamus-kamus bahasa Arab yang masyhur lah. Secara umumnya kita boleh katakan bahawa khalifah itu adalah pengganti ataupun wakil. Dengan kata lain, apabila Allah Subhanahu wa taala melantik seorang khalifah, maka individu tersebut adalah pengganti kepada Allah, wakil kepada Allah yang membawa autoriti dan kekuasaan Allah dalam batasan-batasan tertentu. Dan kita dapati khalifah Allah ini boleh saja berdasarkan sejarah-sejarah yang lepaslah, khalifah Allah ini adalah dari kalangan Nabi, dari kalangan Rasul, Imam, Raja atau sesiapa saja yang dilantik oleh Allah untuk menggalas autoriti Allah Subhanahu Wa Taala di alam ciptaan ini. Jadi kita pergi ke bahagian seterusnya, iaitu dalil yang digunakan oleh masyarakat awam yang bagi mengatakan bahawa seluruh umat manusia adalah khalifah Allah, iaitu surah Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ayat ini adalah punca ataupun permulaan kepada salah faham yang paling besar, apabila para ahli tafsir menafsirkan ayat ini merujuk pada semua manusia tanpa sebarang had, tanpa sebarang batasan, walaupun jelas konteks ayat ini hanya merujuk pada Nabi Adam AS seorang saja. Ini boleh kita tanggapi dengan mudah dengan membaca 4 ayat seterusnya, yang mana sudah terkenal sehingga saya rasa tidak perlu kita sebutkan di sini. 4 ayat seterusnya ini menunjukkan bahawa perlantikan ini adalah untuk Adam AS. Perlu juga kita tekankan bahawa Allah lah yang melantik khalifah ini. Maka Adam dilantik sebagai khalifah oleh Allah. Maka untuk menjadi seorang khalifah itu, ia perlu pada perlantikan, bukan secara otomatis. Bukan secara otomatis semua manusia itu adalah khalifah Allah. Ini adalah satu kenyataan yang tidak berasas dan tidak bersandarkan dalil. Khalifah Allah perlu dinaskan, perlu dilantik dengan sebutan. Seperti yang kita telah sebutkan sebelumnya, bahawa seorang khalifah Allah menggalas autoriti Allah, perintah dan kemahuan Allah, atau boleh saja disebutkan sebagai Allah, namun pada batasan seorang makhluk yang lemah. Okay. Mereka lah, para khalifah ini adalah para anbiya, para rasul dan para imam lantikan Allah.
Dan disebabkan oleh autoriti ini, khalifah Allah tersebut wajib ditaati dan diikuti serta didukung agar kemahuan Allah ke atas makhluknya dapat dicapai. Apa itu kemahuan Allah? Apa itu keinginan Allah? Sudah pasti memenuhi bumi ini dengan tauhid kepadanya, dengan keadilan, dengan kesaksamaan, serta keterhapusan segala bentuk kezaliman. Dan disebabkan para khalifah Allah ini wajib ditaati, yang mana jika tidak ditaati akan menyebabkan kemurkaan Allah, maka seharusnya mereka disebutkan secara nas. Perlantikan ini telah banyak kita bincangkan. Saya bincangkan sebelum ini bahawa seorang khalifah Allah akan dinaskan. Polisi penyebutan ataupun pengenasan ini adalah polisi di dalam Al-Quran. InsyaAllah kita akan telusuri satu persatu dalil-dalilnya. Terlalu banyak di dalam Al-Quran, namun kita akan tanggapi beberapa saja kerana saya tidak mahu memanjangkan perbahasan ini. Yang pertama sekali adalah apabila Allah Subhanahu Wa Taala melantik Nabi Daud AS. Apabila dia menaskan Daud dalam surah As-Sad ayat 26, Bismillahirrahmanirrahim, Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Wahai Daud, sesungguhnya kami telah menjadikanmu seorang khalifah di muka bumi. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala melantik Ibrahim sebagai imam, dan dia juga menaskan Ibrahim dalam surah Al-Baqarah ayat 124. Bismillahirrahmanirrahim, wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimati fa'tamahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Sesungguhnya aku melantikmu wahai Ibrahim menjadi imam pada umat manusia. Surah Al-Baqarah ayat 124. Contoh ketiga, apabila Allah Subhanahu Wa Taala ingin telah melantik Talut alaihissalam sebagai seorang raja, maka Allah Subhanahu Wa Taala juga menaskan Talut sebagai seorang raja. Dalam surah Al-Baqarah ayat 247, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan melalui nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan anugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa, dan Allah memberikan pemerintahan kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 247. Maka daripada tiga ayat di atas ini adalah satu contoh yang jelas bahawa seorang khalifah ataupun wakil Allah ini dikenali dengan pelbagai nama seperti kita sebutkan. Para nabi boleh, para imam boleh, para rasul pun boleh. Mereka menggalas autoriti Allah. Maka jelas perlu ada nas yang lebih muhkam untuk kita menerima bahawa semua manusia adalah khalifah di muka bumi. Namun kita dapati hakikatnya tidak ada sebuah dalil pun yang menyebutkan bahawa semua manusia secara automatik adalah khalifah Allah. Tidak. Ini tidak bersandarkan dalil. Tapi apa yang bersandarkan dalil adalah seorang khalifah Allah harus disebutkan, dinaskan, dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana telah kita dapati daripada contoh daripada Nabi Adam AS dilantik sebagai khalifah, Nabi Daud AS dilantik sebagai khalifah, Nabi Ibrahim AS dilantik sebagai seorang imam, seorang pemimpin lantikan Allah, maka beliau juga adalah wakil Allah. Kemudian Talut dilantik sebagai raja, maka dia juga adalah wakil Allah, khalifah Allah. Maka bagi orang-orang yang mengatakan bahawa semua manusia adalah khalifah Allah secara otomatis, maka ada beberapa kemusykilan yang perlu kita jawab. Yang pertama sekali, jika semua manusia adalah seorang khalifah lantikan Allah, mengapa Allah masih perlu mengkhususkan nas untuk perlantikan setengah mereka? Contohnya, yang kita sebutkan di atas bahawa Nabi Daud masih lagi disebutkan sebagai seorang khalifah, disebutkan oleh Allah, dilantik oleh Allah sebagai seorang khalifah. Perkara ini adalah sia-sia jika semua manusia adalah khalifah. Maka buat apa lagi Allah mengatakan kepada Daud, menaskan Daud dengan pelantikan sebagai khalifah? Penyebutan khusus ini adalah bukti yang paling kukuh bahawa bukan semua manusia adalah khalifah Allah. Malah hanya orang yang dilantik, yang disebutkan sebagai khalifah, sebagai wakil, sebagai pengganti Allah adalah khalifahnya, bukan semua manusia. Yang membawa kita kepada persoalan ataupun kemusykilan kedua. Khalifah bermaksud pengganti. Maka adakah jikalau semua manusia itu
adalah khalifah Allah? Adakah seorang khalifah Allah ataupun apa yang saya ingin katakan di sini, adakah ini juga termasuk orang-orang yang berzina, orang-orang yang membunuh? Adakah mereka juga khalifah Allah? Adakah mereka juga wakil Allah? Jelas di sini bahawa ini bercanggahan dengan firman Allah, bahawa semua wakilnya adalah dilindungi dengan ismah. Mereka itulah, Allah berfirman bahawa mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka turutilah olehmu akan petunjuk mereka. Katakanlah, aku tidak meminta upah kepada kamu mengenai petunjuk itu, dan tidak lain hanyalah peringatan bagi penduduk alam seluruhnya. Maka jelas apabila ada segolongan manusia yang diperintah Allah untuk ditaati, kerana mereka diberi petunjuk, menunjukkan bahawa bukan semua manusia adalah khalifah Allah. Okay? Hanya orang-orang yang diberi petunjuk, dilantik dan dinaskan, mereka itulah yang wajib ditaati dan ikuti oleh manusia lain. Allah itu maha bijaksana, maka atas kebijaksanaannya dia tidak akan meninggalkan bumi ini tanpa wakilnya atau penggantinya untuk menguruskan urusan dunia dan hamba-hamba yang berada di dalamnya. Ini saja dalil yang telah menunjukkan dengan jelas bahawa Allah melantik khalifahnya, bukan manusia yang melantik. Dan bukan semua manusia itu adalah khalifahnya, melainkan orang-orang yang dilantik sahaja. InsyaAllah berdasarkan penerangan ini, maka kita boleh simpulkan bahawa tidak ada dalil ataupun nas yang muhkam bahawa semua manusia itu secara otomatis adalah khalifah Allah. Malah kita telah bahaskan beberapa dalil bahawa seorang khalifah Allah itu dilantik dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mustahil apabila semua manusia itu adalah khalifah Allah, maka siapa yang harus kita taati? Maka adakah orang-orang yang berbuat maksiat, berbuat kerosakan juga termasuk dalam kekhalifan Allah ini? Maka kemusyrikan ini secara automatik menolak dakwaan orang-orang yang mengatakan bahawa semua manusia adalah khalifah Allah. InsyaAllah setakat itu saja perbahasan kami, dan saya persilakan kepada mana-mana pihak yang boleh membawakan dalil muhkam, dalil yang jelas tanpa perlu penakwilan bahawa semua manusia adalah khalifah Allah, dipersilakan sama ada membuat jawapan balas ataupun respon kepada perbahasan ini, insya-Allah. Setakat itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.